Assalamualaikum. Cuti lama-lama ni buat apa dekat rumah? Tambah musim wabak ni kan. Ulang kaji ke tak dekat rumah? Teacher harap sangat awak ulang kaji apa yang awak pernah belajar sebelum ni. Sekurang-kurangnya awak tak lupa apa yang awak belajar sebelum ni. Tak adalah waktu buka sekolah ni lost, hilang semua apa yang awak belajar. Kalau awak ulang kaji, sekurang-kurangnya nak masuk juga input-input. Hari ni teacher nak ceritakan pasal makanan sunnah. Teacher nak ceritakan pasal apa? Makanan sunnah. Okey, teacher bagi tahu maksud sunnah dulu, okey? Maksud sunnah ni cara atau amalan yang Nabi buat waktu zaman Nabi belum wafat lagi. Waktu zaman dia hidup dulu, segala apa yang dia buat, apa perilaku yang dia buat, apa percakapan yang disampaikan menjadi sunnah kepada kita. Antaranya makanan yang dia makan. Apa yang dia makan tu, kalau kita ikut dapat pahala. Kalau kita ikut apa yang dia buat, dapat pahala. Makanan yang dia makan pun dapat pahala dekat kita kalau kita buat. Senang kan nak dapat pahala? Just ikut apa yang dia buat, apa yang dia makan, dah dapat pahala. Mudah je. Penjagaan dan pemakanan yang seimbang sangat penting dalam kehidupan kita. Tubuh badan yang sihat sangat berkait rapat dengan apa yang kita amalkan dalam kehidupan kita, apa yang kita makan dalam kehidupan seharian kita. Kalau kita makan benda-benda yang sihat, benda-benda yang berkhasiat, itu akan menyebabkan badan kita sihat. Kalau kita makan benda-benda yang tak sihat, benda-benda yang tak berkhasiat, itu akan menyebabkan badan kita lemah, lesu. Itu yang datang ni. Demam, sesama, batuk, sebab kita makan benda-benda yang tak berkhasiat. Saya ceritakan secara random tentang makanan sunnah. Yang pertama, madu. Madu ni satu-satunya makanan yang lebah hasilkan memiliki semua komponen keperluan hidup manusia, termasuklah enzim, vitamin, mineral dan pinosembrin. Pinosembrin ni apa? Pinosembrin ni satu antioksida yang membantu untuk tingkatkan fungsi hidup. Kedua, buah kurma. Kurma. Kat Malaysia, kita mula tengok orang beli buah kurma sebelum Ramadan kat kedai-kedai atau pasaraya kan. Tapi ramai yang belum tahu manfaat selain daripada ambil keberkatan daripada sahur dan berbuka dengannya kan. Antaranya, buah kurma mengandungi serat yang tinggi. Serat boleh bagi manfaat dekat sistem pencernaan dengan mencegah sembelit. Selain tu, kurma ni pemanis semula jadi yang baik. Dalam kurma, ada gula semula jadi yang terdapat dalam buah. Seterusnya, kurma boleh meningkatkan kesihatan otak. Kurma bermanfaat untuk menurunkan keradangan dan halang plak daripada terbentuk dalam otak yang mana penting untuk cegah penyakit eczema. Yang ketiga, biasa nak dekat-dekat exam, mesti ibu bapa kita akan bagi kismis kan? Sebab kismis ni dapat menguatkan daya ingatan otak. Kismis juga bagus untuk kuatkan tulang kita. Kalau kita ada darah tinggi daripada keadaan normal, kita boleh cuba makan kismis dengan kuantiti yang banyak, dengan jumlah yang banyak. Itu boleh menurunkan tekanan darah tinggi. Hal ini kerana kismis kaya dengan potasium dan rendah dalam sodium. Ini merupakan elemen penting dalam membantu mengurangkan tekanan darah tinggi seseorang. Selain minum air masak banyak, sembelit juga boleh diatasi dengan kismis secara berkala. Secara tak langsung, kismis ni boleh mengurangkan sembelit. Kesimpulannya, kismis dapat membantu kesihatan manusia. Seterusnya, yang keempat, ramai yang suka minum susu kan dekat sini. Ramai yang suka susu lembu daripada susu kambing kan. Sebab susu lembu lagi banyak pilihan daripada susu kambing. Tapi susu kambing lagi berkhasiat daripada susu lembu. Sebab Rasulullah pernah bersabda,
Akan tiba satu masa di mana kambing adalah sebaik-baik harta bagi orang Islam. Orang Islam akan memelihara di puncak-puncak bukit, lembah-lembah, hidup terpencil dari masyarakat dan memelihara agama dari ditimpa bencana. Kajian juga ada mengatakan susu kambing mampu membantu masalah asma, reumatik, demam kuning, insomnia dan kuatkan tulang. Khasiat susu kambing dikatakan lebih baik daripada susu lembu dan hampir sama dengan susu ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Buah delima. Okey, dalam Al-Quran, Allah menyebut buah delima iaitu rumman sebanyak 3 kali dalam ayatnya. Ini menunjukkan hebatnya ciptaan Allah itu. Dan ia juga disebut buah syurga. Besar kan pengiktirafan Allah terhadap buah delima? Buah delima dapat bantu hilangkan obesiti lemak, kurangkan kebarangkalian pertumbuhan sel-sel dalam perut, bantu kurangkan asid lemak dalam darah, kurangkan tekanan darah, serangan jantung dan penyakit buah pinggang. Besar kan keistimewaan buah delima ni? Selain tu, buah delima boleh turunkan paras kolesterol, cantikkan kulit, kurangkan tekanan darah tinggi. Banyaklah kelebihan buah delima ni. Rasa buah delima pun sedap tau. Rasa dia macam masam-masam, lepas tu hujung-hujung dia rasa manis. Kesimpulannya, buah delima bagus untuk kesihatan dan kecantikan.